KPM. Didik TV KPM. Hai semua, salam sejahtera. Apa khabar semua? Abang Chris harap semua penonton di rumah sihat dan selamat daripada wabak COVID-19 ya. Dan ingat untuk sentiasa patuhi dan amalkan SOP. Apabila berada di kawasan luar, pastikan pelitup muka sentiasa dipakai, kerap guna gel pembasmi kuman. Pastikan app MySejahtera sentiasa dikemas kini. Baiklah, untuk kelas sukses SPM 2021 pada hari ini, kita akan belajar mata pelajaran matematik. Tetapi sebelum itu, jom kita saksikan profil guru untuk hari ini. Itu dia bersama Chris pada hari ini untuk kelas sukses SPM 2021. Ada seorang cikgu yang sudah ada pengalaman selama 18 tahun mengajar mata pelajaran matematik. Dan jom kita bawa beliau ke studio pada hari ini. Apa khabar Cikgu Azman? Kabar baik, Chris. Kabar baik ya. Cikgu sihat ya cikgu hari ini? Alhamdulillah sihat macam biasa tengok kan? Ya cikgu. Cikgu saya nampak cikgu pun hari ini semangat dan sihat untuk mengajar mata pelajaran matematik. Tapi sebelum itu, untuk mata pelajaran hari ini, apakah tajuk dan topik yang kita akan fokus cikgu? Okey, Ya. terima kasih Chris. Nak mulakan dengan satu pantun. Oh, boleh cikgu. Cikgu beruban beli cendol untuk hidangan Chris yang bertandang. Sukatan serakan data tak terkumpul. Dengan saya semuanya kacang. Wow, so itu dia. Matematik itu kacang. Baiklah cikgu. Untuk hari ini, apakah tajuk cikgu yang kita akan fokus? Ya. Tajuknya ialah sukatan serakan data tak terkumpul. Fokus kita adalah kepada format perusahaan SPM itu sendiri. Okay, kita akan tumpu kepada julat antara kuartil, CCM piawai dan varian khususnya. Itu dia. Chris pun dah tak sabar nak belajar. Tapi sebelum itu, jom kita jadi rakyat yang bertanggungjawab. Boleh tak cikgu? Boleh. Saya nak ajak cikgu ke meja saya ni untuk pakai gel pembasmi kuman terlebih dahulu. Okay. Supaya kita sentiasa sihat dan selamat ya cikgu daripada wabak COVID-19. Dan pada hari ini, murid-murid yang menonton di rumah bukan kita berdua saja. Kita juga ada murid-murid di Google Meet. Jom kita bawakan mereka bersama kita ke studio. Hai. Itu dia dari SMK Puncak Alam 3. Apa khabar semua? Baiklah, jom kita perkenalkan mereka. Bolehlah perkenalkan nama dan juga cita-cita anda. Boleh tak? Abang Chris nak tanya Muhammad Nun terlebih dahulu. Apa khabar Muhammad Nun? Salam, kabar baik. Ya, okey. Muhammad Nun boleh kongsi apakah cita-cita anda? Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nun Gafar. Boleh panggil Nun je. Ya. Cita-cita saya nak jadi peguam. Wow, nak jadi peguam. Baiklah Nun. Apa khabar? Dan seterusnya, Chris juga nak berkenalan dengan Danish. Salam sejahtera Danish. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Danish Iskandar. Boleh panggil saya Danish. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Seorang guru. Baiklah. Dan seterusnya kita juga ada Akmal Iman. Hai Akmal. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Akmal Iman biasa Adli dan cita-cita saya ingin menjadi seorang pensyarah. Jadi seorang pensyarah. Baiklah, seterusnya Alif Zakari. Apa khabar? Hai, nama saya, cita-cita saya nak jadi polis. Nak jadi polis. Alif nak jadi polis. Okey. Dan akhir sekali, kita juga ada Adriana. Hai Adriana, apa khabar? Hai, Assalamualaikum and salam sejahtera. Nama saya Adriana Aisyah dan cita-cita saya untuk menjadi seorang jurutera komputer. Wow, seorang jurutera komputer. Baiklah cikgu. Adakah kawan-kawan saya di rumah dan juga di Google Meet sedia tak untuk kelas hari ini? Kalau sedia, boleh tunjuk thumbs up macam ni. Baiklah cikgu. Tapi cikgu, sebelum itu, tadi kita dah dengar pandangan Cikgu Azman. Matematik itu kacang. Ya. Tetapi saya juga nak tanya,
calon-calon SPM. Betul ke pandangan mereka macam ni untuk matematik ya? Apa kata kita tanya pandangan calon-calon SPM tahun ni? Dan mungkin Chris nak tanya Nun terlebih dahulu. Apakah pandangan anda mengenai mata pelajaran matematik ataupun topik untuk hari ini? Assalamualaikum. Pada pandangan saya, sukatan serakan data tak terkumpul ni ialah satu topik yang sangat menarik dan untuk kita pelajari. Melalui topik ini, kita dapat mengetahui bagaimana sesuatu dapatan data itu dinilai. Di proses seterusnya boleh dibuat perbandingan yang mana lebih baik, yang mana lebih aspek. Begitu juga dalam kehidupan seharian kita, memerlukan kita membuat penilaian dan perbandingan untuk mencari yang terbaik di antara yang terbaik. Jadi rakan-rakan semua, topik ini penting dan sering kali kita gunakan dalam kehidupan seharian. Ingat ya, hanya kita yang tidak sedar yang mana kita mempraktikannya dalam kehidupan. Terima kasih. Wow, terbaiklah Nun. Terima kasih atas pandangan anda. Seterusnya, Abang Chris juga nak tanya Alif, apakah pandangan anda? Okey ke Alif? Ya. Alif, mungkin mic belum buka lagi kot. Okey. Pada saya, topik ini agak mencabar. Tetapi kata orang, cabar itulah menarik untuk terluka. Dalam kehidupan kita seharian, kita sering didatangi dengan pelbagai dugaan dan cabaran yang memerlukan kita membuat pertimbangan wajar dari segenap aspek. Baiklah, terima kasih. Okey. Dipersilakan. Alif, ada lagi? Ya. Kita juga sering melihat bagaimana seseorang atlet dipilih berdasarkan ujian kemahiran dan catatan masa mereka. Jadi, di sinilah kegunaan pengetahuan dari topik ini. Wow, terima kasih semua atas pandangan anda. Dan cikgu, apa kata kita berehat sekejap boleh tak cikgu? Kita bagi kawan-kawan di rumah untuk bersedia ambil buku nota, pencil box semua. Boleh tak cikgu? Boleh. Dan murid-murid di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi untuk kelas matematik di Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, masih lagi di Sukses SPM 2021 bersama saya Chris dan juga Cikgu Azman dari SMK Puncak Alam 3. Dan untuk hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematik. Tapi sebelum itu, Chris nak tanya dulu, semua sedia tak di rumah? Kalau sedia boleh tunjuk thumbs up macam ni. Kawan-kawan saya di Google Meet dan juga di rumah. Baiklah, kalau anda semua sudah sedia, Cikgu Azman, apa kata kita mulakan kelas untuk hari ini? Cikgu, dipersilakan. Sudah aku tunggu dari lama tadi. Terima kasih Chris. Okey, apa khabar murid-murid semua? Okey, jom Khabar kita baik. belajar dengan saya. Sikit orang kata tak kenal maka tak cinta. Okey, nama saya Arzman bin Saad. Okey, guru kanan sains matematik di SMK Puncak Alam 3. Baru masuk sekolah ni. Pelajar-pelajar ni pun sebelum kenal lagi. Okey, Okey. cikgu. Tapi tidak mengapa. Okey, orang kata nak berguru ni tak kisah dengan siapa-siapa. Ya. Jadi kita ada semangat dan juga sasaran kita. Okey. So untuk hari ini, Chris dan juga anak murid semua, objektif kita mudah sahaja. Ya, cikgu. Yang pertama adalah nak dedahkan sebuah sedikit tentang format KSSM. Tahun ni kita syllabus baru, format baru. Kita dedah sebuah sedikit lah tentang format ini. Yang kedua adalah nak menjawab soalan berformat SPM dengan baik dan tepat. Dan yang ketiga, kita cuba capai sasaran kita ialah mencuba menjawab sekurang-kurangnya 4 soalan hari. Sekurang-kurangnya. Okey? Alright. Okey. Kertas 2. Saya tumpu dah kertas 2. Ya. Okey, kertas 1 sebab dia ada objektif, kita boleh pilih. Okey, dan tumpu dah kertas 2. Okey, kertas 2 bahagian A, SPM format baharu, berbentuk respon terhad. Chris, Okey. tahu tak apa maksud respon terhad, Chris? Tak tahu, cikgu. Okey, maksud di sini ialah soalannya berbentuk yang mana memerlukan kata orang apa? Jawapannya ringkas sahaja. Maksudnya kalau okey. jawapan bertulis pun lebih kurang dalam 2-3 barisan dah dapat jawapan penuh. Faham, cikgu. Okey. So kita tengok respon terhad bahagian A, markahnya antara 2 sehingga 6 sahaja. Faham, cikgu. Okey, tengok contoh soalan.
Soalan contoh 1. Data menunjukkan jisim dalam kilogram bagi sekumpulan 9 orang pemain futsal. Okey, ada 9 orang pemain futsal, ada jisimnya masing-masing. Okey. 67, 52, 63 semua. Okey, inilah ceritanya dan maklumatnya. Faham, cikgu? Okey, soalannya ialah hitung julat antara kuartil bagi data tersebut. 3 markah. Bila 3 markah bermaksud ada 2 jalan kerja dan 1 jawapan akhir. Okey, faham, cikgu. Okey, oleh sebab ini sukses SPM. Ya. Budak-budak untuk nak semangat sukses ni, dah belajar semua dah. Jadi mereka mesti tahu kalau inilah soalan yang keluar dalam exam, macam mana mereka nak jawab. Jadi kita minta mereka lah cerita dulu. Betul. Bagaimana kalau mereka dapat soalan ini, apa strategi mereka. Yes. Itu yang terbaik pada saya. Okey, siapa nak tolong cikgu jawab soalan pertama? Boleh angkat tangan. Oh, siapa angkat dulu tadi? Adriana. Okey, Adriana, kita bagi ladies first. Cikgu. Okey, Adriana, over to you. Dipersilakan. Yang pertama, saya akan susun data secara terbitan menaik daripada nombor kecil ke nombor besar. Lepas tu, saya akan bahagi sama banyak kiri dan kanan untuk cari median dia, iaitu kuartil kedua. Dan yang ketiga pula, saya akan ambil nombor tengah-tengah, iaitu data kiri untuk kuartil pertama dan yang tengah-tengah antara sebelah kanan pula untuk kuartil ketiga. Dan seterusnya akhir sekali saya akan tolakkan nilai kuartil ketiga dengan nilai kuartil pertama untuk dapatkan julat antara kuartil. Terbaik dan sebagaimana yang baik. Okey, terima kasih dan tahniah budak Adriana. Anda terbaik. Betul dan tepat, licin dia cakap. Smooth sahaja orang kata. Ini memang straight A punya pelajar ni. Saya harap itu. Hebat lah, Adriana. Alright. So betul masa diceritakan. Ya. Untuk soalan julat antara kuartil bagi data tak terkumpul, first step boleh bahasa Inggeris sikit ya. Okey. Langkah pertama ialah susun data secara tertib menaik. Okey, kita susunkan dia. Okey, itu nama 52 sehingga yang terakhir kali 78. Okey. Kemudian kita bahagi tengah-tengah untuk dapatkan median. Okey, sebelah kanan ada, kiri ada 4, sebelah kanan ada 4, tengah-tengah adalah median. Okey, untuk kuartil pertama, macam Adrian cakap tadi, kita ambillah di tengah-tengah sebelah kiri untuk kuartil pertama dan di tengah-tengah sebelah kanan untuk kuartil yang ketiga, maafkan saya. Okey? Alright. So, oleh sebab ada 2 berada di tengah, maka kita tambahkan 2 tersebut dan kita bahagikan dengan 2 untuk kuartil pertama. Dapatlah 56. Untuk kuartil ketiga pun cara yang sama. Tambahkan kedua-dua nilai, dapat jawapan, bahagikan dengan 2, dapatlah kat situ 67.5. Dan seterusnya, julat antara kuartil, kita tolakkan nilai terbesar dengan nilai yang terkecil. Dapatlah jawapan dia. Okey? Alright. So, pemarkahannya 3 tadi. Salah satu, kuartil pertama dan kuartil ketiga, kalau betul, 1 markah kita peroleh. Okey, yang kedua ialah bila kita menunjukkan operasi, tolak di sini. Itu markah yang kedua dan semestinya jawapan akhir untuk markah yang ketiga. Senang saja kan? Senang je. Jadi Adriana dapat 3 markah lah cikgu tadi? Ya, senang. 3 markah saja dapat terus. Bagus. Okey. Tengok contoh yang kedua pula. Okey. Okey, soalan senang. Okey, mata titu kacang. Okey, soalan yang kedua. Jadual yang tidak lengkap di ruang jawapan menunjukkan beberapa nilai bagi suatu data berkaitan dengan bilangan murid yang berjaya membaca buku dalam satu kami baca. Ini ceritanya. Okey, cikgu. Tentang data menunjukkan bilangan murid yang dapat membaca buku. Okey, maklumatnya di sini. Okey, ada 1 yang kosong dan 1 markah sahaja. Soalan kata lengkapkan ruang yang dikosongkan. Lengkapkan, nyatakan, tuliskan, tidak perlu jalan kerja. Jawapan saja lagi pun 1 markah saja. Okey. Jadi apakah nilai bagi kuartil yang ketiga? Okey, kita ada maklumat di sini lah. Ada maklumat nilai maksimum, minimum, maksimum, kuartil pertama, median dan julat antara kuartil. Okey. Bagaimana untuk kita cari kuartil ketiga ni? Kalau Chris macam cari tak Chris? Imbas kembali kenangan lama zaman-zaman dulu. Chris pun dah lupa cikgu, tapi mungkin Chris nak tanya kawan-kawan saya lah cikgu di Google Meet. Boleh tak cikgu? Boleh. Siapa nak tolong abang Chris jawab soalan kedua ni? Okey, Alif. Dipersilakan Alif. Nak dapatkan nilai kuartil ketiga, kuartil 1 tambah julat antara kuartil, dapat jawapannya. Okey, terima kasih Abang Polis. Abang Polis. Sudah jadi polis. Okey. Dia kata tadi nilai kuartil pertama tambah julat antara kuartil, dapatlah kuartil ketiga. Okey, betul dan tepat sekali. Okey, tahniah dan terima kasih Alif Zakri. Terima kasih Alif. Soalan bahagian A juga, dia boleh ada pecahan soalan. Contoh tadi 2
A. Bila ada 2A, mesti ada 2B sekurang-kurangnya. Ya, Okey. cikgu. Soalan B. Kita tengok soalan B. Okey, menggunakan skala 2 cm kepada 10 unit pada paksi mengufuk. Okey. Bina plot kotak bagi muka 5 maklumat di atas. Okey, plot kotak. Abang Chris mungkin tak faham, tak tahulah masuk plot kotak ni. Sebab waktu dia SPM dulu tak belajar topik ini. Okey, ini baru untuk kamu Syllabus semua. lain, cikgu. Ini first time baru untuk mereka ni, plot kotak. Jadi untuk lukis plot kotak ini, bagaimanakah prosesnya? Okey, untuk yang ni biasa terangkan. Okey, cikgu. Okey, alright. First kali, kita tengok skala dia. Untuk paksi mengufuk, dia kata 2 cm kepada 10 unit. Kita akan buat setiap garasan 2 cm. Okey, yang biru terang ni adalah 2 cm. Okey. Okey, jadi kita akan buat 10-10. Di mana kita nak mula? Tengok data kita. Okey, yang pertama adalah data kita. Paling kecil adalah 3. Okey, paling besar 57. Okey, cikgu. Oleh sebab skala kita ni 10-10-10, kita kena buat paling besar ialah 60. Biar lebih tak apa, kurang jangan. Okey, cikgu. Okey, sama lah kat ini pun. Untuk nilai minimum pula, biar kurang sikit lah, kita mula kecil sikit lah. Ya. Okey, so kita mula dengan, okey, nak mula dari depan boleh, belakang pun boleh. Okey. Okey, nak mula dari 60, 50, 40 pun boleh, ataupun dari sini pun tak apa. Mana yang kita suka lah. Ya. Okey, contoh sebelah sana. Okey, mulakan dengan kosong. Dan 10 dapat 60 yang paling besar sekali. Okey. Okey, paksi ini betul semua, 1 markah dapat. Okey. Step yang kedua, kita mula membina satu gasan lurus yang menghubungkan nilai minimum dengan nilai kuartil pertama. Satu garis lurus, di hujung dan hujungnya ada titik. Okey. Jadi minimumnya 3. 3 dekat mana? Sebab sini sampai sini 10, betul. maka 3 adalah gasan ketiga ni, kat sini. Ya, cikgu. Okey, so kita bina begitu. Gasan yang ketiga dan yang ke-18. Sini 18. Okey. Okey. Selesai part yang pertama. Bermula di awal, berakhir di hujung. Kita buat begitu. So di hujung ini pula yang menghubungkan kuartil ketiga dengan nilai maksimum. Okey. Kuartil ketiga 47. Kalau sini 40, lari sikit ah. Okey, 40 di sini 40 di sini, 47 dekat sini. Okey, dan sambung ke nilai maksimum 57. Okey, ini setting agak lari sikit So 57 dekat sinilah lebih kurang. Sambung. Ini dia. 47 dan 57. Okey, selesai. Tak nampak kotak lagi ni? Tak nampak juga. Belum ada markah penuh lagi. Okey. Seterusnya kita kata median. Median tadi apa dia? Kat tengah-tengah. Tengah-tengah. Okey. Tapi bukan maksud tengah-tengah di sini. Bergantung kepada maklumat soalan. Okey. Soalan kata 25. 25 ni dekat sinilah, tengah-tengah sini. Okey, satu titik sahaja. Sebab dia tak akan bersama mana-mana. Okey, satu titik 25. Kemudian kotaknya macam mana? Kita sambungkan biru dengan pink satu kotak dan pink dengan merah satu kotak lagi. Terhasillah satu plot kotak untuk data ini. Okey, cikgu. So paksinya betul, satu markah. Ya. Plot semua betul, satu markah. Dan kekemasan. Mesti guna pembaris. Okey, tepat mesti guna pembaris. Sebab soalan kata tadi, lukiskan, binakan. Jadi kalau lurus mesti guna pembaris. Okey, cikgu. Okey, cuma saya nak tanya lah. Ya. Kalau plot kotak beginilah kan. Okey, Chris mungkin tertanya, apa sebenarnya saya nak tanya ni? Okey. Ada kotak kecil sebelah kiri, kotak besar ke kanan. Plot kotak ni dipanggil sebagai apa ya? Ya, cikgu. Agak-agak lah siapa nak beritahu kawan-kawan ni. Betul Abang Chris, betul rakan-rakan kat rumah. Okey. Kalau kotak kecil di sebelah kiri, kotak kecil sebelah kanan ni, plot kotak dipanggil sebagai plot kotak yang jenis macam mana? Siapa nak tolong cikgu? Boleh angkat tangan. Ingat tak ingat? Ingat tak ingat? Siapa nak cuba? Tak apa. Ini kalau soalan kebat lah saya kata. Nyatakan jenis plot kotak tersebut. Contohkan soalan kebat kata. Okey. Okey. Adriana angkat tangan. Adriana angkat tangan. Silakan Adriana. Ya. Pencung ke kanan. Macam tak confident je kan? Okey. Betul Adriana, betul. Okey, betul. Alright. Terima kasih Adriana. Okey. So pencung kanan. Kenapa pencung kanan? Sebab kotak bersama sebelah kanan. Okey. Dia ada 3 jenis. Kalau kotak sama besar, simetri. Okey. Kalau besar sebelah kanan, pencung ke kanan. Kalau besar di sebelah kiri, pencung ke kiri. Itu saja 3 jenis kotak dalam soalan ini. Okey, faham cikgu. Alright. Dapat 3 markah tadi. Saya bagi 4 markah. Soalan 4 markah. Okey. 4 markah, paksinya betul. Cuma kat sini saya ingatanlah sakut ni. Berhati-hati kalau kita menulis paksi Pastikan tulis nilai betul-betul di atas ini. Okey. Kita panggil. Cikgu, Chris ada soalan cikgu. Tadi cikgu ada mention, ada kata mengenai kekemasan cikgu. Ya. Kalau tidak guna pembaris, maka akan ditolak ke cikgu?
Okey. Yang pertama sekali lah markah paksinya betul. Okey. Okey, dapat satu markah. Ya. Yang kedua dilabelkan betul kat sini. Semua titik ni betul. Okey. Satu markah lagi dapat. Betul. Okey, yang ketiga lah kotak yang mesti dibuat. Bila kita punya kotak, mesti guna pembaris. Faham. Kalau tak guna pembaris, dia tak jadi kotak dah. Dia dah bergerigi tu. Faham, So, cikgu. hilang markah. Okey. Untuk yang kotak itu, dia hilang markah kekemasan. Hilang 2 markah percuma. Rugi, cikgu. Jadi, jangan hilang markah disebabkan oleh kecuaian kita ataupun ambil sama luar kita. Jangan 2 markah mahal harga itu, Ya. please. Okey. Boleh ya anak semua ya? Okey, boleh semua lagi? Jangan lupa nak sambung guna lagi? pembaris. Boleh, cikgu. Jangan lupa guna pembaris. Sediakanlah pembaris yang 30 cm yang panjang tu. Ya. Okey, tak ada duit apa tak. Kalau terhilang jumpa saya kat sekolah. Dah banyak pembaris saya. Okey. Baik, cikgu. Okey. Tadi 2 contoh soalan bahagian A. Okey. Kita cuba tengok pula contoh soalan bahagian B. Okey, cikgu. Okey, bahagian B berbentuk struktur terhad. Tadi respon terhad. Sekarang struktur terhad. Maksudnya kat sini lah jalan kerjanya lebih panjang sedikit. Tetapi tidaklah sampai 1 page. Dia mungkin separuh muka surat sahaja, okey, ataupun 4-5 baris jalan kerja sahaja. Gitulah maksudnya bahagian B ni. Bahagian B ini pula markahnya antara 7 hingga 12. Okey. 7 hingga 12. Dan bahagian B ni juga dia ada pecahan juga. Dia akan contoh soalan nombor, katakan soalan nombor 11. Ya. 11A1, 11A2, 11B. Ada pecahan nak begitu. Okey, nampak perbezaan dia. Bahagian A tadi dia ada pecah A1, 1A, 1B. Betul. Yang ini dia ada 1A1, 1A2. lebih lah, cikgu. Dia lebih Okey. kecil-kecil lagi. Ada anak-anaknya pula. Okey, cikgu. Okey. Okey, tengok contoh soalan. Contoh soalan 3. Graf batang dan daun serta graf plot titik berikut menunjukkan skor yang diperoleh oleh 10 peserta bagi setiap kumpulan dalam pertengahan DAT. Okey. Graf batang dan daun. Graf plot titik. Ini pun sama juga. Chris waktu KBSM tak belajar soalan ni. Topik ni. Tetapi Patutlah cikgu tak ingat cikgu ni. anak-anak ini mereka belajar semasa tingkatan 1 tentang plot batang daun dan plot titik. Untuk rahsia juga Chris ni, Chris. Okey. Cikgu dia pun tak tahu ni mana semua ni mana. Tak tahu juga tu. Tapi bila dia kena mengajar, cikgu mendalami, rupanya ada rupanya bentuk ni. Selalu kita belajar tentang hebatlah histogram, carta palang. Okey. So ada rupanya graf bentuk lain. Okey. Batang dan daun. Kenapa sebut batang dan daun? Dia ada batangnya dan ada daunnya. Okey. Okey, contoh macam ni 88. Okey, 88 bermaksud 88. Okey. Faham. Kalau 40 40. Okey. Yang ini pula graf plot titik. Okey, setiap ni mewakili lah. Kalau sini 40, ini ialah 45. 50. Itulah maksudnya gitu. Okey, dan setiap titik ni mewakili seorang. Satu data. Okey, ini cerita dia. Okey, carta batang dan daun, plot titik, okey, DAT bagi 10 orang peserta bagi setiap kumpulan. X 10 orang, Y 10 orang. Okey, ceritanya. Okey, soalannya. A. Jika pasukan yang mendapat 10% skor tertinggi dipilih sebagai pemenang, nyatakan pasukan manakah yang muncul sebagai pemenang. Tunjukkan pengiraan anda. Okay. Soalan kata nyatakan. Bila nyatakan, tidak perlu jalan kerja. Ya. Hanya beritahu ya, X ke Y menang. Tetapi tunjukkan pengiraan anda. Kena pula jalan kerja. Itu baru jalan kerja. Okey, faham. Jadi syarat pertama ialah mesti beritahu dulu pasukan manakah muncul juara, X atau Y. Ya. Kemudian kena buktikan dia. Okey, yang manakah menunjukkan betul tu betul. Okey. So kita tengok satu-satu. Keywordnya. Okey. Kata kuncinya ialah purata skor tertinggi. Purata. Okey, purata. Okey. Yang tertinggi akan jadi sebagai pemenang. So agak-agak sekali pandang kan, siapalah yang menang ni? Ya. Okey, siapa yang menang? Cikgu tengok pun pening kepala tengok kan. Jadi nak minta bantuan kepada anak murid kita mungkin. Okey, mungkin nak cerita kot mereka tahu benda ni. Bagaimanakah proses untuk menjawab soalan ini? Siapa nak tolong cikgu jawab soalan A? Danish. Okey, dipersilakan Danish. Untuk mencari setiap pasukan X dan Y itu, saya perlu cari mean score bagi setiap pasukan terlebih dahulu, iaitu pasukan X dan Y, dan campur semua markah dan bahagi dengan bilangan data, iaitu 10, dan jawapan itu. Okey, terbaik Danish. Terbaik. Okey, terbaik Danish. Menceritakan detail A sampai Z. Okey, iaitu dia kata carilah purata skor tertinggi untuk pasukan X dan pasukan Y.
Okey. Nak suruh mereka cari dah kejap lagi. Ya. Kot mungkin kita boleh rehat dulu kot. Saya penat lah Ya, bercakap boleh ni. cikgu. Kita bagi murid-murid di rumah masa sedikit untuk Okey. cuba jawab soalan ni ya cikgu. Boleh. Dan murid-murid di rumah jangan ke mana-mana, kita cuba bersama-sama jawab soalan matematik untuk hari ini dan kita kembali lagi di Sukses SPM 2021. Okey, cikgu, so yang ni Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, selamat kembali ke Sukses SPM 2021 bersama saya Chris MJ dan pada hari ini kita belajar mata pelajaran matematik dengan Cikgu Azman dari SMK Puncak Alam 3. Cikgu, apa yang kita akan buat selepas ni cikgu? Okey. Kita akan sambung yang sehentikan tadi. Okey, Baiklah. kesian nak bagi Adrana, okey, Akmal berehat dulu tadi kan. Ya, Alright. betul. Kadang-kadang ni orang ni kadang-kadang nak terkucil, malu nak beritahu sebab seronok saja. Okey, kita bagi peluang, tak apa. Okey. Ya, cikgu. Okey. Berbalik soalan ni. Soalan kata purata skor tertinggi ialah pemenang. Ya. Maka macam Akmal cakap macam apa kata tadi? Danish tadi sebut tadi ya. Okey. Cari dulu purata pasukan X. Dia kata tadi tambah semua markah dan bahagikan dengan 10. Cuma berhati-hati sebab ada calon yang mana jenis yang tak datang sekolah ke tiba-tiba sebelum hari exam datang sekolah. Ya. Nanti dia tak tahu apa-apa, dia cuba tambah bagai ini saja. Dia tak faham baca graf itu. Okey, Okey, kena faham ditambahkan semua sekalian itu dan bahagikan dengan 10. Dapatlah puratanya itu 68.6. Okey, yang ini pun sama juga cara dia. Cuma pastikan bacaan tu betul lah, takut mata terkecil terbesar cikgu. tu, takut tu cuai. Okey, jadi cara sama, bahagikan dengan 10 dapat begitu. Dan dapat perbandingan X 68.6, Y 69. Dah tentulah pasukan Y yang akan muncul sebagai juara. Walaupun lebih hanyalah 0.4 sahaja. Kecil pun tetap dikira menang. Itu saja kita pada kita. Okey, cikgu. Alright, itu soalan A. Okey, markahnya okey, ada 3 ya, 2 di sini, okey. Kemudian di sini dan di sini. Okey, 4 markah. Okey. 5 markah, okey. Alright. Okey, itu soalan A. Ya. B pula berbentuk kebat sikit tapi kebat arah rendah sajalah. Okey. Dia kata jika salah satu markah terendah dari setiap pasukan tidak dikira, pasukan mana pula yang akan jadi juara? Okey, buktikan jawapan anda. Okey. Buktikan cikgu. Buktikan, dia kata kena buktikan. Jadi dia kata tadi cluenya adalah markah terendah setiap bulan akan dikeluarkan. Okey. Okey, carilah pasukan yang akan muncul sebagai pemenang. Okey, cara sama macam tadi, Ya. cumanya ada sedikit dalam kerja itu kita kena buanglah markah terendah pasukan X dan markah terendah pasukan Y. Okey. Okey. Dalam ni Chris, Ya. yang manakah markah terendah sekali? 40 cikgu. Terbaik. Yang ini? Yang 45. Okey, terbaik. Okey. Okey, kita buang markah 40 pasukan X Okey. dan 45 markah Y. Faham. Kemudian kita akan bahagi macam sama macam tadi. Okey. Cuma berhati-hati Ya. ketika kita nak membahagi itu, mesti bahagi dengan bilangan data yang kita ada. Tadi kita ada sebanyak 10. Ya, Sekarang cikgu. kita sudah ada, tinggal lagi 9 sahaja. So berhati-hatilah, takut dan takut kecuaian. Okey. Saya suka takut dulu. Okey. So cara sama macam tadi, cuma bezanya ialah bahagi dengan 9 sahaja. Okey, akan dapat jawapan di sini 71.8. Ya. Okey, yang ini pula akan dapat 71.7. Okey. Perbezaan hanya 0.1 sahaja. Tetapi orang kata menang tetap menang. Menang tetap Jadi menang. pasukan X pula muncul juara kalau markah terendah dikeluarkan. Okey. Okey? Alright. Itu cara dia jawapan. Itulah buktinya cikgu. Ya, kena buktikan. Dan lagi cantik kita tulis sini, buat kurungan tulis terbukti. Wow. Lagi cantik. Lagi cantik. Lagi Okey. cantik. Okey. Okey, markah sama macam tadi. Okey, Ya. 5 markah juga. Cikgu, Chris ada soalan cikgu. Yes. Jika Chris terbahagi 10. Okey. Tapi jalan kerja ada. Tapi bahagi bukan 9. Jawapan salah. Ada markah tak untuk jalan kerjanya? Yang di atas ini Ya. wajib betul dan tepat. Bila Chris bagi dengan 10, tepat ke tidak?
Tidak tepat cikgu. Tidak tepat. Jadi Okey, markah kosong sahaja. Okey, faham. Okey. Jadi saya pesan tadi kata jangan cuai. Okey, terima berhati-hati kasih ya, Chris murid. untuk tanya kan. Okey. Kadang-kadang ada yang bertanya tapi segan-segan, malu-malu. Okey. Okey, C pula. Okey. Kali ini soalan kata hitung. Bila hitung mesti ada jalan kerja. Okey. Paling kurang satu yang kerja. Hitung apa? Hitung min markah keseluruhan data tersebut. Jadi cara sama macam tadi, cuma kita akan bahagi dengan 20. Sebab ada kedua-dua pasukan kita akan ambil. So cara samalah. Okey. Cumanya kat sini ialah kalau kita nak buat tambah semua, okey, kemudian bahagi dengan 20 kan buang masa tu. Sebab kita dah buat salah A tadi, dia buat tadi dah. Ya, Tapi cikgu. kita nak buat lagi sekali ulang. Okey, jangan buang masa. Ya. Sebab SPM ni 2 jam setengah Chris kan. Jadi sangat cepat masa dia. So kita kena smart, okey, berstrategi menjawab. Oleh sebab pasukan X tadi sudah ada minnya iaitu 68.6. Ya. Dan yang ini pun sudah ada dia punya min tadi, salah A tadi 69. Apa kata kita mudahkan, kita campurkan min keduanya, kemudian kita akan bahagi dengan 2. Sebab ada 2 pasukan. Okey. Cepat pun cepat, betul pun betul. Terus dapat markah terus. Wow, Senang itu saja. dia. Okey. Alright, 66.8. Ini kalau kedua-dua markah dicampurkan. Okey. Okey, Faham, nampak cikgu. macam senang kan? Matematik tu kacang kan cikgu? Yalah, itu kacang. Saya pegang tagline tu dari dulu sekarang. Okey, kita tengok soalan yang keempat. Data menunjukkan beberapa utusan periksaan percubaan SPM yang diukir oleh Amanda. Okey, peperiksaan percubaan SPM. Ini dia dapat sebahagian pula. Okey, patutnya banyak subjek tapi hanya dapat 5 dari yang pertama. Tengok pada markah bahasa Melayu 94. Tinggi sungguh markah dia. Sangat hebat ini. Okey, bahasa Inggeris 65 pula. Bahasa Melayu dia hebat, bahasa Inggeris dia cikonut di bawah tu. Okey, matematik dia sedang-sedang 88. Sains 76 dan sejarah 82. Okey, kalau sekali pandang Chris rasa result ni bagus tak Chris? Saya rasa bagus cikgu. Rasa bagus Ya. Okey. Kalau anak-anak murid kan rasa bagus tak bagus ni? Kalau siapa rasa bagus angkat buat thumbs up. Boleh bagus tak? Kalau bagus kata bagus. Okey. Dia semua kata bagus. Entah betul tak tidak ini kan. Okey, itulah tujuannya kita pentingnya belajar topik ini. Betul. Nak tengok bagus tak bagus, kita tengok dia punya sisian piawai, min dia pun kita tahu. Okey. So ini ceritanya data menunjukkan keputusan perusahaan Amanda. Okey. Okey. Ada grade markahnya setiap subjek 5 subjek ni, ada markah masing-masing. Okey, soalannya kata apa? Hitung min. Okey, formula bagi min ialah tanda X bar. Saya panggil X bar ya. X tanda atas tu X bar. Okey, markah Amanda. Okey, pusing soalan topik ini, inilah bendanya. Iaitu mencari min, mencari varian, sisian piawai, julat dan itu yang benda-benda pusing. That's why kita kata matematik ni sangat mudah, hanya perlu drill sahaja. Okey, latihannya berterusan, insya-Allah mat tu senang saja. Okey. Hitung min markah bagi Amanda. Siapa nak? Okey. Clue kata min markah. Siapa nak cerita? Boleh juga, tak ada salah. Alif Okey, Alif, sila Alif. Perlu campur semua markah dan bahagi dengan bilangan data iaitu 5. Okey, terima kasih Alif. Lagi sekali polis mendahului. Okey, polis melalui cikgu, polis melalui peguam, polis melalui pakar komputer. Okey, tak apa, bagus. Okey. Alright. So betul lah tu. Okey, untuk jadi min, campur semua data, bahagilah dengan 5 subjek ini. Okey, pastikan buat. Okey. Pastikan buat. Ini formula ini diberi dalam SPM. Cuma guna tak guna saja. Okey. Tapi kalau orang tak belajar ni, dia tengok binatang apa ini, tak tahu apa ni kan. Jadi lebih bagus kita ingat step je lah. Okey, stepnya lah macam Alif cakap tadi, campur semua markah. Okey. Dan dapatkan jawapan. Ingat, yang ini semuanya wajib ditunjukkan. Satu-satu. Tak kisah nak susun ikut urutan ke, tak kisah. Yang penting kesemua data tu ada ditunjukkan. Faham cikgu. Dan bahagi 5. Dan boleh terus pergi ke jawapan dia. Tak perlu nak buat lagi satu step kat sini. Kita tambah semua tu. Tak jawapan kata tu. Tak perlu, tak apa. Okey. Tak ada masalah. Dibenarkan lah. Okey. Alright. So dapat markah kat situ. Yang ini 2 markah. Ya. Yang ini 1 markah. Okey. Okey. 3 markah. Boleh faham ya? Semua faham ya? Semua faham? Murid-murid Semua faham? di Google Meet semua faham? Okey. Okey, itu soalan A. Soalan B. Seterusnya,
Itu ciri soalan bahagian B. A dan B tu saling berturutan. Betul. Okey, kalau untuk mengetahui kris, kalau bahagian C dia tak begitu. Okay. Dia pecah A, B, C, tapi A, B, C itu saling tidak bersanar jawapan. Maksudnya kalau A salah, B masih lagi makan penuh. Okey. Tapi kalau untuk soalan bahagian B ni, kalau A salah, B ni mesti takkan makan penuh. Okey, itu bahaya dia. Okey, seterusnya hitung nilai sisian piawai bagi data tersebut. Cluenya ialah hitung, ada working, dan sisihan piawai. Sisihan piawai. Bagaimanakah untuk mencari sisian piawai? Okey, silakan. Siapa boleh cerita dengan kawan-kawan dekat sana? Okey, bagaimanakah proses untuk mencari sisian piawai? Okey. Silakan. Kita ada Nun. Okey, laju Nun. Silakan Nun. Oh, Nun. Mic belum buka lagi, Nun. Nun tak buka mic lagi, Nun. Okey ke, Nun? Mic. Oh, tapi mungkin Nun ada masalah teknikal sikit. Tak apa, siapa nak bantu Nun jawab soalan ni? Okey, Akmal. Akmal. Baik. Silakan. Yang pertama, kita kena cari min markah dari jawapan A yang kita dah dapat tadi, iaitu 81.2. Yang kedua, kita kena cari variant dengan cara cari hasil tambah semua kuasa 2, semua nilai markah dan dibahagi dengan 5 subjek dengan ditolak min juga dikuasa 2 kan. Seterusnya yang ketiga, kita kena cari sisian piawai dengan punca kuasa 2 kan variance dan kita akan dapat jawapan. Okey, terima kasih Akmal. Penuh dengan lengkap penerangannya. Saya sangat suka ni. Okey, kalau saya dapat mengajar kelas mereka ni, seronok saya. Okey, cuma saya tak dapat mengajar, saya mengajar sekitar 4 dan 5, sekitar 4 dan 3. Masuk sekolah baru kan. Jadi guru-guru lama tu kekal mengajar situ. Okey. Alright, terima kasih kepada Akmal, terima kasih kepada Nun juga walaupun tak bersuara tadi kan. Nak cakap jawapan tu tapi suara pula tak ada. Saya pasti jawapan Nun betul je. Okey, tak apa. Adana yang jelas Adana ya. Okey. Okey. Saya memang itu, Chris dan Kelab pun memang itu. Saya memang suka kacau belajar. Sebab kita belajar math kena enjoy. Betul. Okey. Alright. Seterusnya hitung nilai sisian piawai. Macam Akmal cakap tadi. Langkah pertama mencari min. Okey, sudah dicari dalam soalan A tadi. Okey, iaitu 81.2. Okey, langkah kedua ini, yang ini kena ingat betul lah anak-anak semua ya, kat rumah dan dekat luar sana. Okey. Langkah sama macam tadi, sama macam tadi, iaitu semua data yang pertama tadi dikuasa 2kan dan tolak dengan min juga dikuasa 2kan. Itu untuk mencari variant. Simbolnya simbol bentuk macam ikan ni, ikan dan simbol kuasa 2. Dan ketiga lah baru kepada soalan mencari sisian piawai dengan cara kita hanya perlu punca kuasakan. Nampak macam pening kepala, puas nak ikut hafal ni. Tak payah. Adriana, Nun, Dennis semua tu tak perlu. Ini semua ni kita kata dunia je lah ni. Yang penting kita selalu buat latihan ni, insya-Allah semua akan jadi simple. Sebab apa? Variant ni tadi saya kata tadi, ambil semua data yang cari min tadi, cuma tambahkan kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2 saja. Kemudian tolak dengan min di kuasa 2. Sebab tu saya kata tadi, soalan bahagian B ini kalau A tadi salah, B mesti juga salah. Sebab tu sini penting ni. Okey, itu. Cikgu. Kemudian boleh boleh skip step yang berikut kat sini. Tak perlu cari nilai kat sini, tak apa, tak ada masalah. Saja. Di sini. Yang ini boleh skip. Boleh tinggalkan jawapan ni, tak apa, tak ada salah. Hanya perlu beri jawapan akhir saja. Manfaatkanlah kalkulator kita yang mahal tu. Tekan kalkulator semua ni, terus bagi jawapan yang ini. Yang warna kuning ni wajib tunjuk. Yang purple ni pilihan. Faham. Kemudian dia dapat yang ini ialah nilai variant. Seterusnya ialah sisian piawai, iaitu di punca kuasa 2 kan formula yang ini. Maksudnya punca kuasa 2 kan yang ini. So punca kuasa 2 kan saja dapat jawapan 10.26. Itulah dia proses untuk mencari sisian piawai. Bermula dengan min, cari variant dan cari sisihan piawai. Faham, cikgu. Cuma saya nak tanya pelajar saya ni. Kalau bentuk kebat, apakah yang digambarkan dengan nilai sisian piawai ini? Apa maksud 10.26 ni? Ataupun katakanlah nilai sisian piawainya adalah 2.5, 1.3 ataupun sisian piawainya 50.4, 60.4, besar nilainya ataupun kecil nilainya dengan yang ini. Apakah yang diceritakan tentang sisian piawai ni? Siapa boleh cerita? Siapa nak cuba? Saja nak test mereka petang-petang ni lah. Tengok petang-petang ke malam-malam tak kisah. Jom kita test Adriana, cikgu.
Boleh. Adriana. Adriana, silakan Adriana. Okey. Maksudnya kalau lagi kecil nombor tu serahkan dia semakin besar. Okey, alright. Terima kasih Adriana. Aku cakap tak confident sikit ni. Macam mana dia? Kita apa? Okey Adriana. Ini sebagai apa kata orang? Makanan waktu petang boleh, waktu malam boleh, pagi pun boleh. Okey. Ingat betul-betul nilai sistem piawai ini menunjukkan serakan data tersebut. Kalau besarlah nilai dia, bermaksud markah antara data tu jauh-jauh. Macam tadi kita tengok tadi. Bahasa Melayu 94. Inggeris 65. Jauh beza dia. Dia sebab jadi simbol besar kat sini. Tapi kalau markahnya dekat-dekat, nilai sistem piawai akan jadi kecil-kecil saja. Itu tunjukkan dia, data dia. Terima kasih Adriana. Alright, boleh ya? Okey. Ingat ya. Kita untuk membandingkan markah ni lah, kita boleh cari markah min. Okey, ini saya nak buat sistem piawai apa kata? Sedikit lagi cerita ni. Okey. Bila kita nak bandingkan markah Amanda tadi, kalau kita guna min, kita boleh katakan okey, purata markah Amanda ialah 81. Okey. Jadi logik tak? Sedangkan bahasa Inggeris dapat 65. BM 94. Mat 88, tapi dia kata purata markah. Contoh dia kata okey, mak tanya, okey Amanda, macam mana markah Amanda? Purata dia dapat 81, mak. Mak pun seronok kata. Sebab anak dapat A 81. Sedangkan bahasa Melayu bahasa Inggeris tadi 65. Okey, itu tak berapa nak sesuai cari untuk menggunakan data ini. Jadi yang sesuai guna yang inilah. Okey, bila masuk sini maksudnya mak ni tahulah markahnya lebih kurang gitu, jauh-jauh sikit jarak semua. Okey, alright. Okey, B. Okey, selesai markah dia gitu ya. Okey. Kertas 2. Ya, cikgu. Kertas 2 lepas ni untuk pengukuhan ya, cikgu. Nak kukuh mana lagi? Lagi kukuh cikgu. Ya. Okey, cikgu, apa kata kita ambil rehat sekejap cikgu? Okey, boleh. Ya, sebab cikgu sedia untuk diperkukuhkan lagi ya. Alright. Dan murid-murid di rumah jangan ke mana-mana, kita kembali lagi dengan Cikgu Azman di Sukses SPM 2021. Jom kita kukuh lagi. KPM. Hai semua, kembali lagi di Sukses SPM 2021 dan pada hari ini kita sedang belajar mata pelajaran matematik bersama Cikgu Azman. Dan sebelum rehat kita sedang buat contoh soalan SPM ya cikgu. Tadi soalan 1, 2, 3, 4 dan kita kini akan cuba buat lebih soalan untuk pengukuhan. Betul tak cikgu? Betul. Okey. Kita nak kukuhkan lagi. Okey, kukuhkan lagi. Kuda-kuda nak kukuhkan lagi. Okey. So kita cuba buat. Tadi misi kita adalah menjawab sekurang-kurangnya 4 soalan. Okey. Dah tercapai. Betul. Okey, jadi kita nak yang lebih lagi. Menunjukkan bahawa pelajar-pelajar ini hebat-hebat. Betul. Mampu menjawab lebih soalan dalam bahasa yang dibenarkan. Okey. Pengukuhan. Contoh soalan nombor 5. Tentukan julat antara kuartil bagi jadual kekerapan. Tadi kita buat ni data swiji. Kali ini dia ada bentuk jadual. Okay. Ada skor, ada bilangan. Okey. Kalau kes begini, okey, anak-anak semua ya, dekat studio, dekat semua kali, okey, berhati-hati. Untuk yang ini, langkah pertama yang kita akan tahu berapakah bilangan data yang kita ada. Okey. Jadi kita akan tambah semua ni. Okay, tambah semua sekali, dapatkan bilangan. So bila kita tambah semua ini akan dapat 40. Itu mula-mula. Kemudian untuk mencari kuartil, cara sama. Cuma bezanya sikit, kita kena gunakan formula sikit lah. Iaitu untuk kuartil pertama, 1/4. Okay, 1/4 darab dengan jumlah data ada 10. Okay, itu kuartil pertama. Kuartil yang ketiga, 3/4. Darab dengan jumlah data 40, 30. Yang ini bukan jawapannya lagi. Ini tunjuk tempat di mana saja. Okey, jadi macam mana jawapan dia? Tersusun. Yang pertama 4. Yang kedua 4 tambah 6, 10. Tambahkan 17, 23, okey, 27, 35 dan 40. Okey. Kuartil pertama tadi, kedudukan yang ke-10 ada di sini. Okey, iaitu data pada nilai skor yang ketiga. Ini baru jawapannya. Okey. Yang ke-30 ada dalam kotak ini. Ini sampai 27 saja ni. 30 dari kawasan ni dan datanya ialah 7. Okey. Itu cara kita cari. Dan julat dan kuartil tolakkan saja. 6 tolak 3 dapatlah 3. Okey, itu cara untuk mencari julat dan kuartil bagi data yang berbentuk jadual kekerapan. Okay. Ini 3 markah je. 2 markah saja. 2 markah. Okey. Salah satu ni 1 markah dan ini 2 markah, ini 2 markah. Bergantung soalan.
Okey, ada 2, ada 3, ini kan 2 saja. Faham. Okey. Kita pergi soalan yang ke-6, berbentuk kebat arasnya agak tinggi sikit. Okey. Okey. Data menunjukkan jisim dalam kilogram bagi 7 peserta angkat berat. Okey, dalam satu pertandingan akhir kategori bawah 80 kg yang disusun secara tertib menaik. Okey. Data dah disusun secara menaik. Ya. Okey, daripada yang paling ringan kepada yang paling berat sekali. Okey, soalan kata hitung, okey, diberi julat antara kuartil dan min jisim adalah 6 dengan 76, hitung nilai X dan nilai Y. Okey, macam mana tu nak buat? Macam mana cikgu? Okey. Jadi sepantaskan so kita nak kukuh ni. Okey. So yang pertama dia kata, clue kata ialah julat antara kuartil ialah 6. Data ada 7, bermaksud yang keempat ni ialah median. Ini median. Okey. Okey. Sebelah sana kuartil pertama. Sebelah sini kuartil ketiga. Itu clue dia. Faham. Faham ya? Okey. Kemudian julat antara kuartil, nilai kuartil ketiga tolak kuartil pertama akan dapat bezanya ialah 6. Okey. Jadi agak-agak berapakah nilai X? Dia mesti antara 72 sampai 75. Sebab dia terus menaik. Yang ini pula antara 77 hingga 80. Betul. Jadi kombinasi yang mungkin ialah 78 mungkin lah. Mungkin Y 78 mungkin dan 72. Maksudnya kalau kita ambil 72, 78, 72, 6 beza dia. Okey. Ataupun 73, 79. Tolak akan dapat beza 6. Ini pun sama juga. 80, 74, beza 6. Tak boleh lebih lah sebab ini paling tinggi. Ya. Okey, so antara 3 ni. Mana kepilihan kita? Pergilah kepada yang kedua, min. Okey. Min tambah semua jisim bahagi dengan 7 peserta dapat 76. Ya. Okey. Jadi 76 darab dengan 7 akan dapat 532. Okey. Okey. Kemudian campur semua sekali Ya. dapat 532. Yang nombor terpindah ke sebelah kanan lah. Terkumpulkan. Jadi Untuk Y cari- tambah X sama dengan 152. Bila mana kita pindahkan ini ke sana dapat 152. Kombinasi Y dengan X adalah 152. Okey. Tengok jadual kita tadi. Jadual kita tadi ya. Kita tadi. Yang manakah bila ditambah dapat 152? Okey. Tambah akan dapat kosong belakang. Betul. Tambah akan dapat 2 di belakang. Okey. Tambah akan dapat 4 di belakang. Jadi jawapannya adalah yang ini. Yang Okey, jingga itu juga. saja. Tu Betul. jawapannya X sama Y. Jadi X ialah 79, 73, Y ialah 79. Selesai. 2 markah dapat situ. Okey. Okey, kita isi gitu. Dan macam biasa hujung dia. Ya. Sampai Y. Macam tadilah. Okey, macam tadi. Stepnya min tadi sudah ada. Okey. Okey. Kemudian sampai cari varian sama tadi. Kuasa 2, kuasa 2. Jangan lupa. Sama step dia tadi kan? Sama cikgu, ya. Dengan ini. Ni. Selalu pakai ingatan lah. Okey, Ya. pakai ingatan. Min tadi 81.2. Okey, ini di sini typo ni. Okey. Oh, typo. Min tadi Okey, 76 tadi. Ya, 76 tadi kat sini. Okey. Alright. So, tolak dapat begini. Dan akhir sekali di punca kuasa duakan dapat jawapan. Nampak kecil kan? Sebab datanya rapat-rapat saja. Faham Okey. cikgu. 70, 80 tak jauh beza je. That's why dia kecil nilai tadi. Jadi kalau besar, Kalau besar macam jarak terserat jauh. Okey. Okey. faham. Alright, Chris. Ya. Saya dah cerita banyak dah ni. Saya rasa ini cukup ni untuk mereka ni. Oh, okey, okey. Kalau mereka belajar betul-betul, insya-Allah itu confirm lah boleh baris. Okey? Alright, saya Ya. pun dah penat bercakap lah, Ya, Chris. cikgu. Nak serah pada Chris lah kan? Boleh tak? Boleh cikgu, Aha. tapi sebelum apa-apa saya nak tanya kawan-kawan di Google Meet semua okey tak? Ya? Dapat lebih yakin tak untuk jawab soalan mengenai sukatan serakan data tak terkumpul hari ini? Kalau lebih yakin untuk jawab soalan, boleh tunjuk thumbs up sebegini. Murid-murid di rumah pun ya? Okey. Cikgu, sebelum kita akhirkan rancangan pada hari ini, Okey. Chris juga nak tanya cikgu. Cikgu ada tak tips atau nasihat untuk calon-calon SPM 2021? Okey, saya Ya. selalu dah cakap dengan murid saya. Yang pertama sekali lah, untuk matematik ni, ramai orang kata matematik susah, tak wajib lulus, gagal pun tak apa, yang penting lulus BM sejarah. Okey, itu selalu orang kata. Jangan fikir begitu. Sebab matematik adalah subjek yang paling kacang, paling senang skor A. Macam itu buat tadi. Buat latihan selalu, insya-Allah mesti dapat berjaya. Jadi, untuk matematik lah khususnya saya kongsi, okey, first kali adalah kena ada mindset positif. Mat kacang, mat mindset kacang, mat positif. kacang. Mat kacang, mat kacang, mat kacang. Okey. Murid-murid Yang boleh. kedua adalah Ya. ada sasaran. Okey. Target setinggi mungkin. Kalau boleh tak boleh A+, A minus pun tak apa, B plus pun tak apa. Jangan target E. Kalau tak dapat E, dapat G dah Betul, kan. kita target yang tinggi-tinggi aja ya. tu. Okey. Kemudian yang ketiga adalah banyakkan latihan. Matematik dia macam sembahyang, kena buat hari-hari. Kita ingat step dia, bacaan dia. Okey. Ya. Yang keempat ialah bergurulah. Ya. Tak faham, tanya kawan, tanya cikgu, cari maklumat dekat semua YouTube ada, Didik TV pun ada, banyak sumber. Ya. Dan jadi guru.
Maksudnya kalau Adriana contohnya Adriana pandai. Okey. Ya. Dennis minta bantuan. Tolonglah dia. Ajar dia. Jangan takut kawan potong markah kita. Ya, Sebab kalau cikgu. kita ajar kawan kita pandai, kita double triple lagi pandai. Kita pun belajar kan, cikgu? Okey, kita biasa. Okey, kalau Adriana, kalau Dennis dapat jawab 10 minit, Adriana mungkin 5 minit saja sebab dah terbiasa. Baik. Dia yang paling penting kali ialah belajar kena hati kena senyum, jiwa kena senyum, enjoy saja. Barulah matematik itu apa dia Dennis? Matematik itu? Matematik itu kacau. Ya, okey Dennis. Terima kasih Dennis ya. dia. Alright. Terima kasih Cikgu Azman Okey, untuk sama. kelas hari ini. Memang Chris pun lebih yakin sebenarnya kalau nak jawab soalan matematik pada hari ini. Dan untuk kawan-kawan di rumah dan juga di Google Meet, saya harap boleh dapat skor markah yang tertinggi untuk mata pelajaran matematik. Dengan itu, kita akan jumpa lagi di episod seterusnya di Sukses SPM 2021. Bye semua.